1 minit petang. 0115914556. Saya ulang ya. 011591455656 WhatsApp Radio Klasik. Saudara boleh WhatsApp di situ dan saudara tak perlu telefon kerana kita hanya menerima WhatsApp saja. Kita terima WhatsApp yang pertama daripada Rashid Jalan Puchong, Selangor. Ustaz, betul ke haram wanita jawab mesej lelaki ajnabi? Lihat kepada keadaan. Kalau kita kenal dan dia ada cipta yang baik, tidak ada masalah. Kita tulisan yang tidak menimbulkan syahwat dan fitnah. Baik. Seterusnya daripada Syahrudin Daud di Masjid Tanah Melaka. Assalamualaikum. Soalan saya, apakah hukumnya ustaz yang mengajar di surau kawasan taman perumahan? Kebanyakannya mengumpat, sedangkan ilmu yang disampaikannya tidak seberapa pun. Bagaimana itu ustaz? Aku mengumpat, ustaz sama aja dengan orang lain. Tak ada beza. Ikutlah. Tak ada mengumpat. Manusia juga ustaz kan? Ya. Tetapi dia kena tahu ada benda mengumpat yang diizinkan. Seperti contohnya menentang kemungkaran. Tapi bagi saya lah, jangan berlebihan. Ya. Untuk kita menerangkan kemungkaran, tapi tak boleh sebut nama lah, jangan mention nama, jangan seumpama dengan dia. Jadi kadang-kadang tu betul apa yang dikatakan, kadang-kadang ceramah di masjid tu berlebihan kita kata ke orang. Dan itu bukan manhaj kita. Saya ingin menyuruh kepada semua asatiza, pada pendakwah, ubah cara bercakap kepada ilmu. Kalau kita cerita pun cerita-cerita yang ada dalam kitab, cerita-cerita yang boleh mendapat ibrah. Bukan cerita mempelecehkan orang, ketawakan orang. Itu saya rasa zaman sudah berlaku. Zaman sekarang orang bijak. Kadang-kadang audiens kita di masjid pun orang yang bijak, orang yang berpandai. So itu kita jangan anggap audiens kita ni tak cerdik, ya. Kita kena tahu, pengalaman saya dah ceramah hampir 20 tahun, ya. Kita mengajar dan juga berceramah. Saya mula ceramah umur 18 tahun. So sekarang ni dah 40, dah hampir 22 tahun. Dan kita belajar daripada apa kesilapan, dan kita mesti mengetahui audiens sangat penting. Ya, kita tidak boleh menganggap audiens ni tak cerdik. Mereka adalah mungkin profesor, mungkin mereka bidang yang lain. Ya. Setuju. Kita masih sama lagi hang aku kepala otak. Jadi tak kena. Saya baru dah tanya ustaz, bagaimana dengan ustaz yang suka menggunakan kepala otak tu, bodoh lah, bengong lah, contoh. Ya, jalan. Tapi kita ustaz-ustaz, kita ada mizan yang khas. Cuba dapatkan buku saya, itu tajdid yang mana menerangkan tentang mizan parameter seorang pendakwah. Pendakwah tak ada kepentingan apa. Kita bukan nak cari pengikut. Itu yang pertama. Kita bukan kita nak cari undi. Kita bukan ada kumpulan. Saya bukan ada parti. Ya, pendakwah tidak semestinya terlibat dalam parti. Sebab saya sokong yang setiap negeri tuanku kita tidak mengizinkan pelibatan parti politik di dalam masjid. Dan orang yang memegang alihatan kuasa masjid tidak boleh terlibat dalam masjid. Yang terlibat dalam parti tidak boleh terlibat dalam memegang jawatan di masjid. So ini di antara parameter yang sangat baik. Kalau siapa yang terlibat dalam parti, jangan bawa masuk unsur parti itu dalam masjid. Itu haram hukumnya. Kita menaikkan parti kita dalam masjid, kita bawa kawan-kawan kita dalam masjid. Masjid ni untuk perpaduan. Setuju. Untuk pecah belah. Saya kecewa apabila masuk anasir-anasir berpolitik dalam masjid. Apabila ada puak-puak, ini puak A, ni puak B. Itu pentas di luar. Masjid kita adalah umat Islam. Nabi pernah bersabda, Iqra'ul Quran ma'talaftum, bacalah Quran selama kamu bersatu. Fa idza talaftum, bila kita dah bergaduh baca Quran, seorang baca qiraat macam ni, seorang baca qiraat macam tu, berhenti baca Quran. Kalau kita Quran pun kita bergaduh segi tajwid dan seumpama dengan dia, kita kena berhenti baca Quran. Apa tu ada isu politik? Sebarkan isu umat Islam dalam masjid. Dan rasa benci ni, kita ceramah dalam masjid, kita bawa orang benci si fulan dan betul, benda bala di dalam dakwah. Ya, sebab itu kata ulama Al-Sunni, dia kata apa, kadang-kadang pendakwah itu sabun yang kotor yang berhajat dia mencuci diri dia. Jadi saya tanya cerita seorang ulama itu, dia pergi ke satu kenduri, dia nak basuh tangan dengan sabun. Kemudian dia dapati sabun itu kotor. Kita sabun ini berhajat kepada sabun satu lagi. So kita bimbang, saya dan pendakwah yang lain, kami adalah sabun yang kotor.
kita mohon pada Allah supaya kita cuba memulihkan bahasa kita, hubungan kita, dan kita berdoa kepada umat Islam dan jangan suuzon dengan masyarakat. Ini kita menganggap masyarakat dah rosak, dah teruk, dan ini satu benda yang perlu kita ubah cara kita bercakap dengan masyarakat. Faham. Ya, lama pula belajar. Tak apa, ilmu. Baik, seterusnya daripada Mazni Alustar Kedah. Ustaz, bolehkah kita baca Al-Quran dengan suara perlahan seperti membaca dalam solat? Tak ada masalah, tapi sikit lebih baik. Tapi kalau orang perempuan, tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, saya Zainal Ani dari Taiping, Perak. Apakah hukumnya 3 kali tidak solat Jumaat, Ustaz? Adakah dikatakan berdosa disebabkan PKP ni? Tak ada dah majlis fatwa kata tak berdosa lah. Alhamdulillah. Kemudian apakah hukumnya mencabut uban atau mewarnakan rambut? Terima kasih Ustaz. Hukum mencabut uban di waktu tua ni makruh lah, tapi nak mewarnakan rambut dengan warna-warna yang selap air tidak mengapa. Daripada Muhammad Jalil Tasrin, Kota Tinggi, Johor. Ada orang hutang dengan bapa mertua dah lama tak dibayar sampai bapa mertua saya meninggal dekat 2 tahun dah. Apa hukumnya Ustaz? Boleh tuntut balik. Dia ada hak untuk tuntut untuk pihak keluarga. Maksudnya dijumpalah dengan anak ke, anak saudara ke, isteri ke, macam gitu? Tak nak panggil lawyer. Senang Ustaz kan? Senang. Betul juga. Dia dapat penyelesaian, kita buat cara jangan bergaduh. Lantik lawyer, selesai ataupun bincang secara face to face. Kadang-kadang kita tak mau selesai. Salah dah sembang sini tak selesai juga. Daripada Samadi Kamali Singapura Ustaz. Orang Singapura. Orang Singapura Ustaz. Wasahlan. Jika isteri tak mahu menunaikan kemahuan suaminya, berdosa ke tidak Ustaz? Tanpa keuzuran adalah berdosa. Contoh keuzuran haid dan nifas ataupun terlampau penat, ada sakit dan sebagainya, itu keuzuran. Tapi dalam keadaan penat-penat biasa balik pejabat ataupun tidak ada mood, itu berdosa hukumnya. Daripada Muhammad Khair Haji Yusof, Perak, apakah yang membezakan takbir raya mursal dan takbir muqayyad? Betul ke Ustaz saya sebut tu? Muqayyad. Muqayyad ni masa lepas sembahyang. Ya. So apa beza dia Ustaz? Beza dia, satu lepas sembahyang, satu dia tidak terikat sembahyang. Bila-bila kita boleh bertakbir. Masuk maghrib ni kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, seterusnya terdapat mereka yang kita sifatkan sebagai ada masalah sakit. Mereka ini ada yang bersolat duduk dan dengan duduk terus atas lantai. Dan ada pula yang bersolat di atas kerusi. Jadi soalan saya, bagaimana keadaan seorang itu dibolehkan solat di atas kerusi dan mereka yang solat duduk terus atas lantai itu? Bagaimana Ustaz? Kalau lantai itu lebih afdal lah, sebab tidak ada khilaf. Yang kerusi itu sah saja, tapi sebagian ulama kata tidak sah lah sebagainya. Jadi buat yang mana dia mampu lah. Tapi kalau dia mampu atas lantai itu lebih afdal. Ya. Daripada Abdul Hamid Batu Pahat, Johor. Assalamualaikum. Saya nak tahu pembahagian duit arwah tinggalkan. Sekarang ni emak saya nak semua duit. Bagaimana tu Ustaz? Kami anak-anak juga mempunyai hak. Bagaimana tu Ustaz? Macam Pembahagian duit arwah tinggalkan, maksudnya arwah ayah dia lah. Emak saya nak semua, tapi kami anak-anak mempunyai hak juga. Bagaimana tu Ustaz? Betul, mak dia salah. Jadi tapi kalau mereka nak bagi sikit macam ni lah, abang kat mak bagi dulu, nanti kami akan bagi kat mak sikit. Bagaimana Ustaz? Semula-semula macam mana? Bahagi cara faraid, hukum Allah. Nanti kami bagilah portion sikit. Bahagian-bahagian kita bagi sikit-sikit kat mak. Kena bagi kat mak juga. Mak ni sebab laki dia. Dia kata laki aku ni hampa anak. Betul dia, juga. Tapi dia faham betul je tu. Memang ayat tu, memang ayat tu Ustaz. Sebenarnya mak pun saya katakan risalah saya pada mak yang ada lah, kalau dengar lah. Sebenarnya anak pun teringin juga. Mereka pun anak, perasaan aku pun teringin lah tadi. Jadi kalau mak tak bagi, nanti mereka berdendam walaupun sebagai anak. So kita mesti elak pintu-pintu syaitan ni. Jadi bahagi cara faraid dulu. Nanti anak tu bagilah 500 orang. Setuju? Sebab mak ni dia akan rasa laki dia, laki aku. Laki aku Ustaz kan? Kau siapa katanya? Dan seterusnya Ustaz, apakah hukumnya ibu bapa yang menggunakan duit simpanan anak-anak tetapi menggantikan semula duit tersebut? Macam mana? Apakah hukumnya ibu bapa yang menggunakan duit simpanan anak-anak tetapi menggantikan semula duit tersebut? Okey, memang wajib ganti.
Sebab apa? Duit anak tak boleh menjadi hutang. Dia tidak boleh difund untuk dihutangkan kepada orang. Kalau guna juga, pok tu dianggap misconduct, dia kena ganti balik pada anak dia ataupun minta halal. Contohnya kan duit akikah dan sebagainya, orang bagi hadiah ke anak, itu milik anak, bukan milik pok. Jadi kalau pok guna duit tersebut, kena ganti atau minta halal. Biasanya ada juga pak-pak yang gunakan duit anak tu nak beli sport rim lah, apalah Ustaz, tanpa pengetahuan anak. Haram lah, hukum tak haram. Dia macam ni. Manusia ni sehebat mana pun, dia terikat dengan undang-undang. Kita bebas tapi dalam kitaran framework. So kita ada frame. Makna dia, kalau kita tengok lingkaran frame kan, dia bebas nak lukis kat mana pun, tapi tetap dalam lingkaran. Faham. Dia bebas anak dia pos-pos, tapi dia masih dalam lingkaran syariat. Guna duit anak dia tetap kena ada apa dia orang kata ability untuk ganti. Baik, seterusnya kita berehat sebentar Ustaz ya. Berehat lagi pasal lagu ni lah. Insan marilah beriman. Kejap saya cari lagu Insan. Kejap, ada ke tak lagu Insan ni? Ada ke tak? Nanti kejap ya Ustaz. Kejap Ustaz. Insan tengah cari ni, tengah loading.